Duk susah payah buat korban ni. Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Para penonton, melaksanakan korban adalah bukti keimanan seorang hamba yang mana di saat kita senang ataupun susah kita laksanakan korban demi syiar Islam. InsyaAllah tidak ada yang sia-sia. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin yang merupakan Duta Korban Yayasan Ikhlas di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bila kita nak cerita berkenaan dengan kempen Korban Ikhlas, kita pun dah masuk ke dalam yang dikatakan 10 hari yang terbaik ni, iaitu antara 10 awal Zulhijjah hari 3 Zulhijjah. Jadi kalau dapat Ustaz cerita kepada kita antara larangan-larangan amalan yang berlakukan ataupun amalan-amalan yang dituntut untuk kita amalkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kita berada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Jadi bagi orang yang nak mencari amal ibadah, ini peluang untuk kita lipat gandakan banyak sungguh amalan. Seperti berpuasa, berzikir dan macam-macam lagi. Cuma ada satu keistimewaan yang mungkin kita tak dapat pada masa yang lain kita nak buat, iaitu bagi orang yang khusus nak melaksanakan ibadat korban, ada satu larangan untuk kita supaya jangan memotong rambut, kuku sebelum daripada nak melaksanakan korban. Ni untuk orang yang nak buat korban saja. Jadi kalau adik-adik di sekolah yang tak ada kena-mengena benda ini. Berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhahi falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Mana-mana orang yang telah masuk 10 Zulhijjah dan dia nak melakukan korban, janganlah dia memotong rambutnya atau membuang kukunya sampailah dia selesai melakukan korban. Ini hadis Muslim. Maknanya kalau dia buat korban raya pertama, sampai raya pertama lah dia tak boleh buang misai, buang apa. Orang buat raya ketiga lah dia tak boleh buang. Jadi pelajarannya adalah bagi yang nak melaksanakan korban, gunting rambut jangan buat, cukur, cabut bulu pada badan dan sebagainya, itu tak boleh kita lakukan. Dan kata Imam An-Nawawi, larangan ataupun hukumannya adalah dari segi hukumnya disebutkan sebagai makruh, iaitu makruh kita memotong segala benda yang ada ini. Termasuk juga yang ditakrifkan sebagai memotong, memendekkan ke, trim ke, menggunakan sesuatu untuk nak menghilangkan pakai wax dan sebagainya. Ini boleh kita rujuk dalam Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi. Dan bagi mereka yang sengaja ataupun tidak sengaja memotong kuku ataupun rambutnya sebelum dia korban, maka dia hendaklah memohon keampunan kepada Allah dan dia tidak dikenakan sebarang fidyah ke, tebusan ke, denda ke, tak ada. Nak kena puasa ke, tak perlu. Sebab itu kata Ibn Qudamah mengatakan kalau benda ini berlaku, hendaklah orang tu segera beristighfar kepada Allah, dan ijma' para ulama mengatakan dia tidak perlu ada sebarang fidyah sama ada dia sengaja ataupun tidak. Masya-Allah. Ustaz, kalau kita tengok macam seperti mana tadi Imi war-warkan, Imi bacakan, laksanakan korban ni adalah antara bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Jadi sekarang ni ada macam-macam lah, kenaikan harga, naik bukan takat lembu naik lah, ayam naik, minyak macam mana. Jadi nak buat korban Ustaz tak cukup lah, macam-macam lah naik. Macam mana Ustaz? Sepatutnya kita perlu berkorban untuk korban ini. Masya-Allah. Allah Ta'ala itu maha adil. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq. Allah Ta'ala sebut memang aku beza-bezakan rezeki antara manusia. Mungkin bagi kita yang sedang susah, ada orang yang masih lagi mencipta kekayaan, kesenangan. Maka bagi orang yang senang, dia mesti bantu orang yang susah. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, kita ucapkan tahniah kepada orang-orang yang diberi rezeki lebih oleh Allah walaupun orang lain dalam keadaan susah. Jadi pada orang ini, kita galakkan mereka tetap untuk melakukan ibadah korban. Dan bagi kita yang ada kemampuan, sedikit buat cara sedikit. Mungkin orang yang mampu buat seekor, bagi kita buat satu bahagian. Ada orang susah, dia tu tak ada korban, dia menerima korban. Kita akui memang susah nak lakukan ibadah korban dalam suasana sekarang, tapi ketahuilah bahawa korban ni cuma setahun sekali saja. Setahun sekali kita nak sucikan harta, jiwa kita dengan korban. Sedikit saja. Itu namanya korban. Korban ni kita keluarkan satu benda yang paling kita sayang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tidak ada sayang, dia tidak ada korban. Sebab itu setahun sekali saja. Mungkin kita korban ni kerana syukur.
kerana diberikan kesihatan, hubungan kita dengan keluarga, harmoni suami isteri misalnya. Jadi ini semua korban adalah manifestasi kesyukuran. Alhamdulillah setakat ini kita di yayasan seramai 158,000 orang keluarga saudara Muslim dari 9 buah negara telah menerima daging yang kita buat. Jadi kalau kita buat ibadah korban, sampainya daging itu kepada orang yang memerlukan sangat mengembirakan kita lah. Allahu Akbar, Masya Allah Ustaz. Jadi macam mana caranya kita dah bersemangat ni untuk menonton, untuk bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas untuk sertai kempen Korban Ikhlas bersama dengan Yayasan Ikhlas tahun ni. Baik, terima kasih Amir. Kalau bagi yang ada telefon, boleh ambil gambar seperti yang tertera di skrin sekarang ini. Ataupun cara mudah, daftar saja di korbanikhlas.com untuk nak mendaftar. Begitu mudah, telus, insya-Allah akan sampai. Dan di dalam laman web korbanikhlas.com itu ada kita paparkan pelbagai pakej Korban Ikhlas. Saudara-saudari hanya perlu klik saja untuk mendaftar pakej yang kita berminat. Ataupun bagi yang nak berbincang, nak bersembang, boleh terus menghubungi kami di talian 0387512500 untuk sebarang maklumat lanjut. InsyaAllah petugas-petugas kami akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan sekiranya terdapat lagi sebarang perkara-perkara yang masih belum jelas, khususnya dalam bab pelaksanaan ibadat korban ini. Allahu Akbar. Dan terakhir Ustaz, kalau dapat Ustaz kongsikan, masih berbaki lagi berapa lagi? Ada lagi ruang berapa lagi untuk penyertaan pakej luar negara? Baik, untuk program korban kita luar negara ni insya-Allah masih lagi ada peluang untuk kita nak melaksanakan walaupun kita dah berada pada penghujung-penghujung dah ni. Jadi kepada seluruh para penonton muslimin muslimat, kita ingin sekali lagi mengajak untuk kita melakukan ibadah korban khususnya untuk program korban di luar negara. InsyaAllah siap-siap untuk kita mendaftar dan kita ada baki, kita tarikh tutup kita pada 5 hari bulan Julai. Masih lagi ada masa lagi. Untuk program di luar negara ini, kita telah memilih beberapa buah negara khusus, antaranya di India dan juga di Afrika. Di Afrika kita ambil di Chad. Di Afrika ni yang merupakan negara nombor 4 termiskin di dunia. Dan di Chad sendiri 60% daripada penduduknya adalah Muslim. Jadi kita nak mengajak selain daripada kita bantu dalam negara, kita nak juga mengajak luar negara sebab percayalah bahawa orang-orang Islam yang di luar negara itu tahap kesusahan mereka begitu luar biasa sekali. Ada yang minum air daripada lopak, ada yang makan tanah liat yang dikepal-kepal dan macam lagi. Jadi kita ajaklah mereka untuk sama-sama. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami seperti yang nombor yang tertera di kaca TV sekarang. Layari saja korbanikhlas.com atau hubungi 0387512500 untuk maklumat lanjut. InsyaAllah setiap daripada helaian bulu, kuku, apa saja yang kita korbankan akan mendapat pahala hasanah. InsyaAllah banyak kelebihan pahala ganjaran itu setahun sekali Allah nak beri peluang kepada kita dapat kelebihan. Ayo bersama serta ibadah korban bersama dengan Korban Ikhlas. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, merupakan Duta Korban Ikhlas. InsyaAllah para penonton, inilah masanya hubungi nombor yang tertera di kaca TV, Snap ataupun masuk kepada laman web yang telah tertera, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi Ustaz dan juga kita doakan yang terbaik kepada Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Para penonton, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.